Kalau boleh pen berwarna lah. Pen berwarna, modul gemilang dan nota tudingan. Sebab malam ni nak kena menulis. Bukan mendengar saja. So yang tengah bergolek tu betulkan kedudukan untuk menulis. Ada benda yang perlu ditulis yang dicatat malam ni. So apa yang Ustazah akan bagi pada malam ini, mungkin kami guru-guru dah tak ulang lah dalam kelas sebab kita dah tak sempat dah ni. Ni dah 4 hari bulan 11 dah. So apa yang Ustazah akan fokus malam ni tentang tajuk tudingan. Tajuk tudingan ni maknanya ini based on analisa tajuk yang pernah masuk dalam SPM. Dan lepas ni Ustazah Salina bersama tim kami akan keluarkan pula soalan-soalan trial negeri untuk semualah. Tapi malam ni kita fokus kepada ayat kefahaman tingkatan 4. Bermaksud malam ni dah boleh lah, lepas ni boleh fokus apa tajuk yang awak kena baca lebih. Jangan cakap ni tajuk sport Ini adalah tajuk tudingan fokus. Bermaksud pemberatan tajuk kepada tajuk-tajuk yang akan kita sentuh malam ini. Okey. Boleh nampak slide Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan chat. Kalau rasa malas nak type boleh terus on mic. Tanyalah kalau nak terus bertanya soalan apa semua masa kita tengah ni. Kita malam ni fokus kepada tajuk tudingan ayat kefahaman. Fokus kita takkan masuk kepada bahagian lain dulu. Bahagian lain next session. Okey, sekarang yang dipaparkan di slide anda adalah analisa tajuk SPM bahagian ayat kefahaman tingkatan 4 daripada SPM 2015 hingga 2019. Jadi, Ustazah nampak ada daripada student daripada SMK Lasar. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kalau anda guna handphone ataupun guna laptop komputer pun boleh juga. Buat Ustazah benarkan untuk screenshot analisa tajuk. Ini analisa tajuk daripada SPM 2015 hingga 2019. Boleh tengok. Kalau Ustazah tanda tik bermaksud tajuk itu masuk pada tahun itu. Macam contoh manusia perlu bersyukur. Ada tanda right tu dekat 2016 dan 2019. Bermaksud kena pandai baca analis jadual tu Bermaksud manusia perlu bersyukur dah pernah masuk dalam SPM 2016 dan 2019. Jadi kita SPM 2020, awak akan SPM 2020, tengok dekat ruangan 2019 tu. Tengok dekat 2019 yang dah bertanda right itu boleh dikurangkan pembacaannya. Kurangkan bukan kata buang terus. Contoh manusia perlu bersyukur dah pernah keluar 2019. Ustazah kata tak masuk dah 2020. Tak. Bukan dia tak masuk. Baca semua, ada 7 tajuk, semua kena baca. Cuma pemberatan tu kita kena susun ikut priority tajuk. So manusia perlu bersyukur, ciri-ciri mukmin berjaya, nasihat Luqman Hakim dah pernah keluar 2019. So insya-Allah tahun ni kita fokus kepada tajuk-tajuk yang kosong tu. Tengok kolom 2019, tengok slide 2019 yang tajuk nombor 2, 3, 4, 5. Yang tu kosong, tak keluar tahun lepas. So tahun ni kita fokus kepada tajuk itu. Nanti Ustazah akan bagi lepas ni. Tengok macam mana pemberatan dia. So lepas ni nak kena mula menulis ni. Okay, faham dulu untuk slide yang pertama. Kalau awak tak faham apa Ustazah cakap, tak faham ni analisa apa ni, tanya. Buka mic, tanya. Jelas Yang dah bertanda right itu adalah tajuk yang pernah masuk pada tahun itu. So 2019, so kita fokus pada 2020. Okay, get ready dengan pen dan alat tulis, modul gemilang dan nota tudingan. Sekarang dah nak mula menulis dah. Ada handphone, screenshot. Okay, seterusnya. Okay, ini Ustazah snap gambar daripada modul gemilang dan nota tudingan. Ustazah nak bagi tahunya, ini yang cara menulis yang awak nak kena tulis kejap lagi. Sebab kita tak duduk dalam kelas kan, tak boleh nampak. So Ustazah snap gambar, Ustazah tulis dulu di buku Ustazah. Ni contoh macam mana awak nak tulis kejap lagi. Ustazah akan sebut, awak kena tulis. Okay, Ustazah pun buka buku, awak pun buka buku. Okay, ni cara menulis jelas semua anak murid. Ni cara nak tulis nanti. Kita nak tengok dalam modul gemilang dan nota tudingan kita ni, apa yang dah pernah masuk. Yang dah pernah masuk, nanti Ustazah bagi tahu sebenarnya kenapa kena tulis. Okay. Jelas Ni cara menulis. Okay.
ini adalah tajuk tudingan kita yang pertama untuk tahun ni untuk SPM 2020. Tadi ayat kefahaman ada 7 tajuk. Ini adalah tajuk yang pertama yang perlu diberatkan. Ini namanya tajuk tudingan. Ingat Ustazah ulang lagi sekali. Bukan tajuk sport. Kita tak boleh sport tajuk sebab kita bukannya Ustazah ke, Ustazah Salina ke, Ustazah Habibah ke. Kita orang bukannya panel penggubal daripada lembaga peperiksaan. Kalau kita kata ni tajuk sport, bermaksud kita bocor soalan lah. Jadi kita bukan bocorkan soalan, kita pun tak tahu soalan apa masuk. So ini adalah tajuk tudingan. Maknanya kita beratkan tajuk ni. Tengok slide buka muka surat. Modul gamilang muka surat 61 hingga 62. Nota tudingan 41 hingga 42. Buka dulu. Modul gamilang muka surat 61, 62. Modul gamilang, nota tudingan 41, 42. Dah buka? Ni kena buat sama-sama Dah buka belum? Kalau ada yang dah buka, open mic kejap. Dah Ustazah. So Ustazah tahu. Syairah kata dah. Kita pergi kepada modul gamilang dulu Modul gamilang muka surat 61, 62. Tajuk larangan mempersendakan agama 61. Ambil pen warna apa-apa saja. Tulis dekat nombor soalan nombor 2. 2017. Boleh follow tak ni? Muka surat 61, soalan nombor 2 itu dah pernah keluar masa SPM 2017. So tulis dekat situ bawah soalan nombor 2, 2017. Dapat? Dapat tak? So itu untuk modul gemilang. Balik pergi pula pada nota tudingan. Nota tudingan muka surat 41, 42. 41, 42. Nota tudingan. Soalan nombor 2. Nyatakan 4 contoh perbuatan mempersendakan agama dah pernah keluar 2017. Ni 2017 dekat slide soalan SPM ni yang soalan SPM sebenar. Soalan nombor 2 dah pernah keluar 2017. Muka surat 42. 42 soalan nombor 4 2017. Soalan nombor 4 2017. Tu soalan SPM sebenar di slide. Tengok slide. Dah siap tulis yang tu untuk larangan mempersendakan agama. So kalau awak tengok dekat nota tudingan dengan modul gamilang, bahagian larangan mempersendakan agama, itu adalah soalan-soalan yang berkemungkinan keluar untuk SPM 2020 seandainya tajuk ini menjadi pilihan penggubal pada tahun ini untuk larangan mempersendakan agama. So kenapa Ustazah suruh tanda tadi soalan nombor 2? Soalan nombor 2 tu kan dekat nota tudingan dengan modul gamilang tadi, itu yang dah pernah keluar dalam SPM 2017. So dia pernah keluar, tajuk ni dah pernah keluar 2 kali. 2017 dan 2017 dia keluar. So dah lama dah ada berehat ni larangan mempersendakan agama. So fokus. Tajuk ini menjadi tajuk tudingan pilihan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia untuk trial SPM. Kecuali Selangor lah. Selangor saja soalan negeri di Malaysia yang belum selesai trial. Negeri lain alhamdulillah dah selesai. Negeri Sembilan ada beberapa lagi sebab diorang pun masih PKPB, diorang pun masih ada yang belum. Selangor belum. Negeri lain semua dah. Ustazah tengok muka nota tudingan muka surat 41. Boleh ikut tak ni ke Ustazah cakap laju awak tak boleh follow ni? Boleh follow tak? Boleh. So boleh. 40. Boleh. Alhamdulillah. Muka surat 41 untuk soalan yang pertama. Nak senang ingat ni Ustazah bagi teknik dulu. Sebelum ni Ustazah Salina dah pernah ajar ni namanya akronim. Sebelum ni Ustazah Salina dah ajar kan untuk tajuk tajwid akronim. So untuk soalan nombor 1. Ini soalan tajuk yang kita fokuskan. InsyaAllah doa banyak-banyak. Soalan ni masuk. Senaraikan 2 golongan yang mempersendakan agama. Tengok nota tudingan muka surat 41.
Macam mana nak ingat, sebab pengalaman kami sebagai penanda ataupun guru yang mengajar pendidikan Islam, kebanyakan murid akan tertukar golongan yang mempersendakan agama dengan kumpulan ajaran sesat. Ajaran sesat tingkatan 5 tu. Selalu murid tertukar. Orang suruh bagi golongan mempersendakan agama. Dia bagi contoh kumpulan ajaran sesat. So macam mana nak ingat tu? Musyrikin, munafik, asi, murtad. Ambil pen warna lain, tulis dalam ruangan tu, kosong tu. Follow tak muka surat 41 tu. Dekat ruangan tu tulis akronimnya ialah mana-mana ada MACD. Mana-mana ada MACD. MACD tu McDonald lah. Okay. Mana yang pertama tu stand for musyrikin. Mana yang kedua tu stand for munafik. Ada tu asi. MACD itu murtad. So bila dia tanya je soalan, senaraikan dua golongan yang mempersendakan agama, terus tulis dekat kertas soalan, mana-mana ada MACD. Mana-mana ada MACD kan? Kat Datuk Harun pun ada McDonald tu. So mana-mana ada MACD. Tu untuk akronim untuk dua golongan yang mempersendakan agama. Mana-mana ada MACD. Okay. Kan suka makan MACD tak? Ke tak suka MACD? Suka apa? Burger King, KFC? Tu tajuk lain. So untuk golongan mempersendakan agama, mana-mana ada MACD. Okay. Selesai Untuk larangan mempersendakan agama. So nanti selepas sekolah, Mak Aiman masih tak suka MACD. Okay. Tak apa. Tak suka tak apa, tapi untuk senang ingat yang golongan mempersendakan agama ni, mana-mana ada MACD. Okay. So nanti selepas ni fokuslah untuk semua soalan-soalan yang ada, nota yang ada dalam modul gemilang dan nota tudingan, di bawah tajuk larangan mempersendakan agama, buat modul gemilang ni, buat. Doa banyak. Ini adalah tajuk tudingan kita yang pertama. So ini adalah soalan-soalan yang berkemungkinan masuk, sebab ada soalan negeri trial lain kami tengah siapkan. Memang masukkan soalan-soalan ni juga. So fokus larangan mempersendakan agama. Okay. Jelas untuk larangan mempersendakan agama. Ingat larangan mempersendakan agama, ambil pen warna merah, tulis dekat mempersenda tu maksud dia mempermainkan. Mempersenda tu maksudnya memperlekehkan. Tulis atas tajuk tu, tak kisahlah modul gemilang ke nota tudingan ke, tak kisah. Tulis atas perkataan mempersendakan, mempermainkan, memperlekehkan. Okay. Jelas Fokus nanti lepas kelas kita nanti awak buka balik tajuk larangan mempersendakan agama, hadam betul-betul semua. Nota tudingan tu ada 8 soalan, modul gemilang ada 6 soalan. Hadam betul-betul. Doa biar 2 ataupun 3 pun tak apa. 2 atau 3 daripada semua larangan mempersendakan agama ni adalah soalan yang akan masuk dalam SPM 2020. Okey. Selesai larangan mempersendakan agama? Ustazah bukan nak mengajar balik tajuk ni. Ni dah belajar dulu tahun lepas. Ustazah awak dah sembuh-sembuh dah, Leo dah mengajar ni. Ustazah bukan nak mengajar balik. Kita nak fokus apa yang nak kena study ni. Okey, larangan mempersendakan agama? Check. Selesai. Selesai tak? Mana? Komen-komen. Selesai. Done. Good. Okey, kita akan pergi kepada tengok slide. Tajuk yang seterusnya, akidah teras kehidupan. Ini adalah tajuk tudingan yang kedua. Untuk bahagian tilawah Al-Quran ayat kefahaman, buka modul gemilang muka surat 63. 63 dan 64. Buka dulu siap-siap. Modul nota tudingan muka surat 42 dan 44. 42 dan hingga 44. Buka dulu. Modul gemilang muka surat 63, nota tudingan muka surat 42. Okey, dah buka. Okey, dekat slide itu adalah soalan SPM
kehidupan. Okey, pergi kepada modul gemilang. Muka surat 63. Soalan yang pertama, nyatakan dua matlamat tersebut, tulis di bawah nombor 1, 2017. Modul gemilang, muka surat 63, soalan nombor 1, 2017. Soalan nombor 1 ni pernah keluar tahun 2017. Muka surat 64, modul gemilang, soalan nombor 5 pun keluar 2017. So, fokus kepada soalan modul gemilang nombor 2, 3, 4. Okay, selesai modul gemilang Soalan nombor 1 dan soalan nombor 5 pernah keluar tahun 2017. Nota tudingan, muka surat 43. Dah? Yang ni banyak sikit. Dah buka belum? Nota tudingan, muka surat 43. Dah. Okey. Soalan muka surat 43, soalan nombor 2. 2015. Nampak? Sama tak? Tengok mata tengok pula dekat handphone. Sama tak? Soalan nombor 2 dalam nota tudingan adalah soalan sebiji SPM 2015. Nyatakan dua contoh amalan mengabdikan diri kepada Allah. So dah pernah keluar 2015. Ingat betul-betul, baca tu betul-betul. Dia boleh jadi, tulis itu, poin nak ingat, contoh mengabdikan diri kepada Allah tu, terus note kat situ. Benda tu mesti nampak. Amalan mengabdikan diri pada Allah, benda tu mesti nampak, tulis situ. Amalan mesti nampak. Diorang mana nak masuk Ustazah? Nak masuk mana? Diorang nak masuk mana? Nak masuk mana Farid? Ustazah tak faham soalan, diorang nak masuk mana? Okey, nyatakan 4 contoh amalan mengabdikan diri, poin kat situ, amalan mesti nampak. Yang kedua, benda tu adalah wajib dan sunat. Bermaksud ibadat wajib pun boleh, ibadat sunat pun boleh. Sebab ni pernah keluar 2015 tapi tidak mustahil dia akan berulang balik pada tahun ini. Dah 5 tahun dah tu dia berehat. Dia dah peram lama, dah tak keluar kan, 2017 pun tak keluar. So, jaga-jaga. Okey, selesai. Soalan nombor 3. Nombor 3 dah pernah keluar tahun 2017. Soalan nombor 2, 2015. Soalan nombor 3, 2017. Dah pernah keluar tahun 2017. Tu, nampak? Jelaskan dua matlamat hidup seorang Muslim dalam nota tudingan. Itu adalah soalan nombor 1 tahun 2017. Nampak tak? Sama kan? So tulis soalan nombor 2, 2015. Soalan nombor 3, 2017. Muka surat 44. Soalan nombor 7. Okay, soalan nombor 7. Terangkan dua pengajaran ayat. Tulis bawah nombor 7. 2015, 2017. Okay, pengajaran ayat 2015, 2017. So, dia adalah soalan yang dah pernah keluar tahun 2015 dan 2017. Sila beratkan. Maknanya Ustazah sebelum ni teknik yang sebelum ni Ustazah dah cakap dah. Tajuk soalan pengajaran ayat mesti keluar. Mesti. Itu soalan wajib. Setiap tahun tanpa gagal. Ustazah ulang balik, tak sempat nak tanda. Mana Anisha? Nota tudingan ke Anisha? Anisha, nota tudingan ke modul? Nota ke modul? Nota, okey. Muka surat 43, soalan nombor 2, 2015. Soalan nombor 3, 2017. Muka surat 44, soalan nombor 7, 2015, 2017. 2 tahun tajuk ni keluar, 2 kali soalan ni keluar. So, beratkan. Baca tu betul, pengajaran ayat. Okey? Jelas? Selesai untuk akidah teras kehidupan. Ini pun tajuk tudingan.
Ini pun tajuk tudingan juga. Jadi tolonglah baca betul-betul nanti bila kami sebar luaskan soalan trial. Ada soalan-soalan yang dalam nota tudingan dan modul gemilang ada keluar dalam trial negeri lain. So apa soalan yang ada dalam nota tudingan dan modul gemilang kena buat sampai habis. Kena buat modul gemilang, kena baca nota tudingan. Nanti awak akan nampak lagi jelas betapa glamournya soalan-soalan ni dalam negeri-negeri lain. Sebab setiap negeri dia orang ada tajuk tudingan dia orang sendiri. Jadi kita tengok mana yang paling banyak, yang tu yang kita banyakkan baca. Bagi hadam betul-betul. Kalau boleh muntah hijau lah. Sebab soalan kertas 2 memang menjadi harapan kami di guru-guru pendidikan Islam di SMK Taman Dato' Harun. Kertas 2 calon kena skor markah betul-betul. Mesti. Kalau boleh dapat A+ yang ni, boleh dapat dalam anggaran markah dalam 85 ke atas, potensi untuk awak dapat B+ ke atas SPM Pendidikan Islam, insya-Allah cerah. So untuk kertas 2 memang kena pulun betul-betul. Nanti mungkin soalan untuk kertas 1 Ustazah Salina akan buat pemberatan tajuk untuk kertas 1 pula. Sekarang ni fokus kertas 2 dulu. Cuti lama ni. So fokus dulu kertas 2. Biar kertas 2 ni muntah hijau dulu. Sebelum nanti Ustazah Salina masuk, insya-Allah nanti Ustazah Salina akan masuk juga. Ustazah pun mungkin akan bantu. Kita buat pula pemberatan untuk kertas 1. Sekarang ni fokus kertas 2 dulu. Sebab kertas 2 lagi senang nak skor. Dan tajuk dia baca pun tak banyak. Nanti in the end of the kelas malam ni awak akan nampak, oh okey. Form 4 ada 7 tajuk, baca semua tapi beratnya berapa tajuk je. So nanti kita akan tengok hujung slide nanti awak akan akhirnya akan nampak, oh okey, kita akan beratkan benda ni sampai muntah hijau, muntah apa keluarlah semua. Okey? Akidah teras kehidupan. Selesai? Modul gemilang nota tudingan? Dapat? Tu Ustazah laju ni, Ustazah kan sembang seorang ni, tak nampak, dah tak nampak muka anak. Dapat? Setakat ni 2 tajuk. Dalam persediaan agama dan dapat. Tahniah. Dapat tu sekali lain dengan isi-isi dia ni, semua dah melekat kat kepala. Bukan dapat salin je tau. Benda yang dekat dalam nota dan modul, semua dah photostat masuk dalam kepala. Dah scan, semua dah masuk. Tunggu SPM je ni. Tak sabar yang nak SPM. Tunggu je, habis keluar semua. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya. Buka siap-siap modul gemilang dan nota tudingan untuk tajuk kita yang ketiga, Rasul Penyampai Wahyu. Modul gemilang muka surat 60 hingga 61. Buka dulu siap-siap. 60 hingga 61. Nota tudingan muka surat 40 hingga 41. Buka. Modul gemilang 60, 61. Dia letak atas bawah pun tak apa. Modul letak atas, nota letak bawah. So nanti dia tak adalah jauh sangat, letak atas bawah. Senang, lepas buka macam tu je. Okay, modul gemilang muka surat 60 hingga 61. Nota tudingan muka surat 40 hingga 41. Selesai buka. Dah 60, 61, 40, 41. Okay, dia dah pernah keluar tahun 2016 dan dia pernah keluar tahun 2018. Kita akan pergi satu-satu. Rasul Penyampai Wahyu. Ini pun tajuk yang kebanyakan negeri memang keluarkan. So ini memang menjadi tajuk sasaran kita untuk SPM 2020. Rasul Penyampai Wahyu, modul gemilang dahulu. Buka buku modul gemilang muka surat 60. Soalan nombor 2. Nyatakan maksud perkara ghaib 2016. Nampak tu? Tengok slide pula. Betul tak? Kod lah, ya ke Ustazah 2016 pernah keluar. Tu nampak kat slide tu. 2016. Apakah maksud perkara ghaib? Ini adalah kertas SPM yang sebenar. Ustazah scan masuk dalam slide. Okay. Soalan nombor 2. 2016. Tapi dah lama dah tu dia rehat tu. Jadi, kalau Ustazah kata dah lama rehat tu, maka kenalah tu. Okay. Nyatakan maksud perkara ghaib pernah keluar tahun 2016. Soalan nombor 3. Nyatakan 2 contoh perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah pun keluar 2016. So tulis kat situ. Okay, hanya diketahui oleh Allah pernah keluar dalam 2016.
Terangkan dua pengajaran ayat muka surat 61 pun pernah keluar 2016. Hilang pula daripada slide. Dia 2016 pun keluar. Sebiji modul gemilang. Jadinya kalau katalah awak buat, memang rezeki lah. Senior tahun 2016 dulu, 2016 pun dulu ada modul gemilang tapi sama, cuma tukar-tukar tajuk. So buat modul gemilang, confirm. Macam tu je dapat 8 markah. So mintalah jadi rezeki you all juga tahun ni. Okay, modul gemilang 2016. Okay, muka surat 60 tadi. Soalan nombor 2, soalan nombor 3, soalan nombor 6. Okay, selesai 2016. Pernah keluar soalan SPM 2018. Sebiji. Okay, nota tudingan pula. Modul gemilang tadi selesai. Buka pula modul, nota tudingan. Muka surat 40. Soalan nombor 2. Dalam nota soalan nombor 2. Senaraikan 4 khazanah. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Nota tudingan muka surat 40, soalan nombor 1. 2018. Nampak? Sama tak dalam slide? Apakah maksud khazanah Allah? Sama macam nota tudingan soalan nombor 1. 2018. Soalan nombor 3 sebenarnya. Dalam nota tudingan tu salah typo dia punya nombor. Apakah maksud perkara ghaib? Okay, apakah maksud perkara ghaib? 2016. Dah keluar. Dapat tak? Soalan nombor 1, apakah maksud khazanah Allah 2018? Maksud perkara ghaib 2016. Dapat? Dapat tak? Dapat. Soalan nombor 3, nyatakan 2 contoh perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah. 2 kali dia keluar, 2 tahun dia keluar, 2 kali soalan yang sama keluar. So tulis itu, hanya diketahui oleh Allah 2016, 2018. So insyaAllah doa banyak. Hanya diketahui oleh Allah 2016, 2018. B, wujud tetapi tidak dapat dilihat oleh panca indera 2018. Nampak? Sama macam dalam slide 2018. So hanya diketahui oleh Allah keluar 2016, 2018. Wujud tetapi tidak dapat dilihat oleh panca indera 2018. Okey, muka surat 41. Soalan nombor 6. 2018. Nombor 6, 2018. Tulis dalam kotak dia, dalam kotak tu kan, terangkan 2 sebab sesuatu tindakan perlu berpandukan wahyu. Awak tulis dalam buku tu, opposite. Kita jangkakan tahun ni dia opposite dengan yang dalam SPM 2018. Tengok slide, tengok phone. Dalam soalan SPM 2018 dia tanya apa dia cakap 2 kesan kalau dilakukan tanpa panduan wahyu. Tu 2018. 2020 kita mungkin soalannya dia opposite kan. Dia pusing. Mungkin dia akan tanya macam soalan nombor 6. So itu adalah tajuk soalan kita fokus tahun ni. Terangkan 2 sebab tindakan perlu berpandukan wahyu. 2018 dia keluar opposite, tanpa. So jawapan soalan tahun ni kita jangkakan positif. Maknanya apa sebab kenapa kita kena berpandukan wahyu. 2018 hari tu dia tanya apa jadi kalau tak berpandu. So dia opposite. So tulis kat situ dia opposite. Soalan nombor 7. Terangkan 2 pengajaran ayat 2016. Okay. Nampak tak? Bila awak tengok sekali lalu dalam nota tulingan tu, nampak tak mana soalan yang belum pernah keluar? Bila awak buka tu,
Ada pen-pen warna-warna tu. Okey. Yang ni kena hadam. Yang belum bertulis 2 kali hadam. Memang kena berhadam-hadam lah. Jelas? Kita dah masuk kepada tajuk yang ketiga. Rasul penyampai wahyu. Dah nampak dah dah nampak dah rupa bayangan. Okey, ni soalan kertas 2 ni. Dah nampak dah A dalam tangan ni. Semua dah masuk dah. Semua dah photostate masuk dalam ni, dalam ingatan gigabyte otak masing-masing. So memang dah tak sabar-sabar lah SPM ni. Fokus betul kertas 2 Dapat? So far kita ada 3 tajuk ni Larangan mempersendakan agama, akidah teras kehidupan, Rasul penyampai wahyu. Dapat? Semua dah penuh dah ni. Kepala, ini rupanya soalan patutlah aku tak sabar-sabar nak SPM. Macam ni rupanya soalan yang bakal tulis balik. Sekarang ni kita tengok dalam buku. Lepas ni awak yang akan tulis sebiji macam dalam buku. Confirm lah kan dapat A+ macam open book system kan. Okay. Selesai? 3 tajuk. Hadam. Okay. Yang ni kalau boleh screenshot. Kalau ada handphone, screenshot. Okay. Ada handphone, screenshot. Okay, tengok slide. Dalam nasihat Luqman Al-Hakim, awak belajar ada dalam lebih kurang 6 ayat. Ayat 13 hingga 18. Okay. Ustazah dah jadualkan dia. Kalau ayat 13, nasihat Luqman pada anak dia berkait tentang apa? Ayat 14, 15, ayat dia berkait tentang apa? Jangan risau. Dalam SPM, dia akan bagi awak ayat Quran dalam bahasa Arab. Dan dia takkan bagi awak terjemahan. Sebab tu Ustazah bagi nombor. Sebab dalam SPM, dia akan letak nombor. Dia akan letak nombor ayat. Ustazah memang tak ada suruh awak translatekan ayat Quran dalam nota. Mana-mana kelas yang Ustazah Liza ajar, Ustazah tak suruh awak hafal ayat tu. Ustazah suruh hafal nombor ayat. So nanti bila dia bagi dalam soalan, dia akan bagi potongan ayat, dekat hujung tu dia akan letak nombor ayat. Awak alert dengan nombor ayat tu Ustazah bagi nota nombor ayat. Sebab tu Ustazah tak bagi nota ayat. Jenuh juga tu kalau nak menghafal surah Luqman. So Ustazah bagi nombor ayat. Nombor ayat kalau dia tulis 13, itu dia fokus kepada jangan syirik kepada Allah. Kalau soalan ayat 14 dan 15, dia fokus kepada berbuat baik kepada ibu bapa. Ayat 16, segala amalan baik dan buruk akan dihitung dengan seadil-adilnya oleh Allah. Ayat 17. Ayat ni ada 3 pesanan, 3 nasihat Luqman kepada anak dia. Tunaikan solat, amar makruf nahi mungkar, bersabar dengan bala bencana. Ayat 18, nasihat Luqman pada anak dia, jangan sombong dengan orang. Okay, tengok pula dia punya tahun. Saya dah tulis tahun kat situ. Ayat 14 dan 15 dah pernah keluar tahun 2015. Amar makruf nahi mungkar dah keluar 2017. Jangan sombong dah 2 kali keluar, 2016, 2019. So rasanya ayat jangan sombong dah boleh baca paling last. Yang mana kena baca lebih? Dah kalau semua baca last, mana yang baca lebih? Yang bold warna merah. Yang bold warna merah. Itu adalah nasihat Luqman Al-Hakim yang difokuskan untuk SPM 2020. Okay? Yang bold warna merah. Sebab kalau tengok kolom yang kosong ada 4 nasihat. Betul? Jangan syirik pun tak pernah keluar. Tunaikan solat pun tak pernah keluar. Tapi jangan syirik kami jangkakan dia akan keluar di kertas 1. Bahagian perkara-perkara membatalkan iman. Jadi tak ada masalah pun. Ni yang saya cakap tadi ni. 2 batu bunuh 1 burung. Kan? So, jangan syirik kepada Allah. Baca juga. Kalau dia tak keluar untuk kertas 2, dia akan keluar kertas 1. Bagus saya. Tertidur ke apa? Sampai terkejut-terkejut macam tu. Okay?
Jangan syirik dia 2. Awak baca sekali, mungkin awak boleh jawab untuk 2 bentuk soalan. Tapi kami berat jangkakan jangan syirik dia akan keluar di kertas 1. Bahagian soalan nombor 1, perkara-perkara membatalkan akidah. That's why untuk kertas 2, Ustazah tak bold yang tu warna merah. Same goes to tunaikan solat. Tunaikan solat dia terlalu general. So dia mungkin akan keluar dijangkakan dekat soalan bahagian lain. Mungkin objektif ke? Mungkin dia akan tanya di bahagian objektif bagaimana cara mendapatkan khusyuk. So ni Ustazah fokus kepada kertas 2. So kita fokus tahun ni tudingan kita yang bold warna merah. Ayat 16 dan ayat 17. Tahu tak? Nombor 16, 17 tu dalam bahasa tulisan Jawi. Saya lupa pula nak letak tulisan Jawi tu. Tahu kan soalan ayat 16 dalam tulisan Jawi macam mana? Ayat 17 dalam tulisan Jawi macam mana? Tak ada tiba-tiba ayat Quran tu terkeluar pula nombor 16 macam slide. Nombor 16 lah. Kalau nombor 17 tu dia macam nombor 1V. Tu 17 dalam bahasa Arab. Okay? Fokus. Dia baca betul-betul. Baca betul-betul dekat akidah teras kehidupan. Dekat akidah teras kehidupan untuk bahagian amalan baik dan buruk ataupun bersabar dengan bala bencana. Okay? Dapat Okay. Modul gamilang muka surat 66. Yang tadi dah screenshot Nasihat Luqman Hakim muka surat 66. Modul nota tudingan muka surat 46 dan 40 hingga 47. Okay, modul gamilang. Modul gamilang muka surat 66. Yang ni Ustazah tak ada bagi soalan SPM sebenar. Sebab soalan SPM sebenar dia yang dalam dia yang Ustazah bukan bold merah tadi. Yang dah ada ni. Tapi buka muka surat modul gamilang muka surat 66. Modul gamilang muka surat 66. Okay? Tadi kan? Bold merah kan? Bersabar terhadap bala bencana. Tu. Nampak? Muka surat 66. Nombor 17 tu macam mana? Tengok muka surat modul gamilang. Ya bunaya aqimis shalah wa amru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. So fokusnya dekat bala bencana tu. Bersabar. Okay? So itu adalah soalan-soalan yang berkemungkinan masuk. Usap betul-betul, doa betul-betul. Ya Allah ya Tuhanku. Macam tu. Kalau betul lah soalan muka surat 66 ni memang confirm. Awak memang boleh dapat markah penuh untuk satu soalan ni. Untuk bahagian bersabar terhadap bala bencana. Soalan-soalan yang berkemungkinan. Tengok soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Yang nombor 1 tu dia gariskan wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi amar ma'ruf nahi munkar tadi dah pernah keluar. Jadinya baca juga amar ma'ruf nahi munkar tetapi fokusnya lebih kepada bersabar terhadap bala bencana. Nota tudingan muka surat 46 dan 47. Okey? 46 ayat 16 tu ni Ustazah cakap tadi, nota tudingan. Kalau dia keluar soalan bersabar terhadap bala bencana, soalan bocornya di modul gamilang. Kalau dia keluar tajuk segala amalan baik dan buruk akan dihitung seadil-adilnya oleh Allah, soalan bocornya dekat muka surat 46 nota tudingan. Okey? So baca betul-betul dekat soalan muka surat 46. Okey? Baca bersabar terhadap bala bencana, segala amal baik buruk akan dihitung dengan seadil-adilnya. Dan baca juga baca juga dekat bahagian amar ma'ruf nahi munkar. Dia pernah keluar dalam SPM tapi baca juga. Kot lah kan. Dia tanya pasal lain tapi dia selit juga sikit. Mungkin dalam 2 markah apa maksud amar ma'ruf nahi munkar ataupun 2 markah senaraikan 2 contoh perbuatan amar ma'ruf. Tu ada dekat soalan muka surat 47 nota tudingan.
Nah, dia akan tanya, mungkin dia akan tanyanya soalannya banyak bahagian sabar. Tapi mungkin tanya juga satu soalan bahagian amar makruf nahi munkar. Mungkin dia tanya maksud amar makruf muka surat 47. Mungkin dia tanya contoh perbuatan amar makruf muka surat 47. So baca ayat 16 dan 17. Fokus kepada isi kandungan soalan. Soalan-soalan yang berkemungkinan ada 3. Bersabar terhadap bala bencana. Amal baik buruk akan dihitung oleh Allah dengan seadil-adilnya. Ada dekat muka surat 46. Ataupun baca juga amar makruf nahi munkar. Kod lah kan. Yang lain kita soalan markah penuh dia 8 markah. Kita dah baca dah bagian Arab bersabar terhadap bala bencana. Tiba-tiba ada satu soalan pasal amar makruf. Dalam soalan dia senang gila. Maksud amar makruf nahi munkar. Confirm awak akan dapat markah 8 ke 10 markah penuh. Soalan bahagian kertas 2 ni memang kat mana-mana boleh skor markah penuh, awak kena dapat markah penuh. Wajib. Mungkin markah tak penuh nanti mungkin di bahagian jawi mungkin. Bahagian kota tajwid macam tak logik tak dapat markah penuh. Sebab hari Senin lah itu Ustazah Salina dah hajar. Sangat-sangat membantu. So maknanya kertas 2 tu tiada sebab untuk tak dapat markah 100. Betul? Mungkin lah kot 100 Ustazah. Mungkin tak lah kot. Okay, 98. 96. Jadinya betul-betul fokus untuk kertas 2. Kita fokus malam ni untuk tajuk ayat kefahaman tingkatan 4. Ingat ayat bahagian tilawah Quran kertas 2 dia akan masuk 5 tajuk. 5 soalan, 5 tajuk. Form 4 dan Form 5. Sekarang ni Ustazah fokus kepada Form 4. Berapa Ustazah fokus Form 4? Okay, tengok slide. Berapa yang Ustazah fokus untuk Form 4? Ingat, kertas 2 dia akan masuk 5 tajuk. Form 4 ada 7 tajuk. Okay anak-anak sayang, 7 tajuk, 4 tajuk wajib hadam. Slide. Nak screenshot. 4 tajuk wajib hadam. Walau apa keadaan, tergolek, terbaring, terlingkup, terapa, 4 ni mesti hadam tahap. Tak boleh nak cerita dah. Okay? Form 4 ada 7 tajuk. Tengok balik slide yang first tadi tu. Yang saya bagi analisa tajuk. Form 4 ada 7 tajuk. Mesti hadam 4 tajuk. 3 tajuk, lepas dah hadam 4 tajuk ni, 3 tajuk, baca. Jangan nanti cakap, tak. Ustazah Liza kata baca 4 ni je. Yang 3 tu tak payah baca. Siapa cakap? Baca dulu 4 tajuk ni sampai hadam. Lepas dah hadam ni sampai dah tak tahu nak cakap dah. Sampai Ustazah pening dah nak bagi soalan. Bagi soalan boleh jawab. Lepas dah sampai tahap tu tu maksud dia tahap hadam. Sampai tahap tu Ustazah bagilah soalan negeri mana pun dalam Malaysia ni berkait dengan 4 tajuk yang dekat slide awak ni. Larangan mempersendakan agama, Rasul penyampai wahyu, akidah teras kehidupan, nasihat Luqman Hakim. Ustazah bagilah soalan negeri mana pun, semua jawab. Betul. Tidak boleh stop record. Betul. Yang ni semua dah selesai, baru baca yang bahagian yang lagi 3 tajuk tadi. 3 tajuk tadi yang manusia perlu bersyukur, ciri-ciri mukmin berjaya dengan hidayah milik Allah. Baca juga. Jangan tak baca pula. Okay, dah off record. Jangan tak baca pula. Jangan pula cakap Ustazah suruh baca 4 ni je. Mula-mula baca 4 ni.